kita record. Approvekanlah ya. Okay. Okay. So of course lah kena ada recording kan. Nanti nak rujuk balik macam mana kan. Oh saya tak tukar background semua Patutlah kan. Oh ada ni Oh tapi jauh lah. Tak apalah. Asalkan ada kan. Nampak jauh dia punya tu. Saya betulkan. Saya off kejap. Sekarang baru betul. Okay. Alright. So macam biasa kita dah pun mulakan kelas kita dengan pembukaan yang baik, Al-Fatihah tadi, surah pembukaan, dan juga dengan doa duha lah. InsyaAllah siapa yang amalkan setiap pagi, setiap waktu duha, insyaAllah ada rezeki lah melimpah ruah, insyaAllah. Okay. So hari ni semua sihat Semua sihat siapa kat sini ada? Ahmad Akmal, Aimi Aziz. Oh, tiba-tiba macam bunyi Arab. Okay. Nina Syam, Amira, Saada. Oh, Saada join hari ni. Alhamdulillah. Okay, Syuhada. Sel Sweden tu Anis Okay. Ni bukan Huzaimi, ni Anis yang join ni. Okay. So, jom kita mulakan kelas kita hari ni dengan Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. So saya akan sharekan slide untuk boy. Itu bukan share slide Okay. Saya try. Semua nampak Semua nampak Okay. Lambat sikit dia hilang dia punya tanda tu ni tak boleh hidden kan tak apalah. Tak boleh hidden pun tak boleh lah. Alright. So hari ni kita akan belajar berkenaan dengan script follow up. Kali ni ada contoh. Okay. So daripada situ you guys boleh terus ubahlah ikut kesesuaian you guys. And then keduanya adalah kita akan pergi berkenaan dengan pengurusan database pelanggan. So database pelanggan ni sebenarnya basically berkenaan dengan macam mana you guys nak guna balik lah. Okay. Simpan dan guna balik. Janganlah bila ada order masuk Shopee ke, order masuk WhatsApp ke, you guys just biarkan kontak-kontak tu, database tu terbiar macam tu je, tanpa susun, tanpa kumpulkan dalam satu file ke, ataupun kumpulkan dalam kontak Gmail lah biasa kan, macam Google sekarang ni setiap kali orang nak daftar phone Android, you guys akan save semua database masuk balik dekat email korang balik kan. So at least ada backup contact. So dari situ kalau lah tiba-tiba hilang database secara WhatsApp ke apa, at least contact semua kita dah save, kita dah ada orang kata backup lah. Kalau tak dulu ramai orang simpan dekat buku je kan. Simpan dekat orang kata dapat order, dia pergi simpan postage punya ni je. Slip dia kan, slip yang ada penerima penghantar dan sebagainya, sekali tu bakar kedai dan sebagainya. So banyak kes di mana ramai orang tak simpan secara betul. So that's why kita hari ni nak share berkenaan dengan pengurusan database. Dan juga of course untuk you guys tambah lagi jualan lah, insyaAllah. Okay. So topik ada 4 insyaAllah. Kenapa mesti buat follow up. Nombor 2, situasi. So that's why I said untuk hari ni ada situasi. So daripada situ you guys boleh kembangkan lagi lah. Kita dah bagi contoh, you guys boleh kembangkan ikut situasi. Alright. Dan nombor 3, database emas dalam diam. Dan terakhir sekali adalah cadangan pengurusan database yang mudah. Okay. So 4 perkara ini kita akan share kepada anda pada hari ini. Jadi are you ready guys? Kalau ready, tulis ready. Supaya saya tahu you guys dah ready, saya pun dah panas badan, dah boleh mulakan kelas hari ini insyaAllah. So ready ke? Tap ready. Oh, Nurul Saadang dah tulis ready. Alhamdulillah ready. Yang lain mana yang lain ni? Yang lain dah ready ataupun belum? Type ready. Okay.
Saya pandang sana sebab kat sana chat. Saya letak second screen kali ni. So saya pandang sana. Okay. So yang lain ready ke tak ni? Weh, ni macam tak sarapan ni. Tak ada energi lagi pagi-pagi nak belajar. Okay. Syuhada tulis ready. Okay. Yang lain tak ada. Lagi seorang. Lagi seorang dua saya start. Saya lagi tak tulis lagi tu saya tak start. Boleh ke macam tu? Okay. Selain tu di akhir kita punya sesi nanti juga kita akan share jugalah what's the plan untuk bulan 3 dan juga saya tak tahu dah boleh reveal ke tak benda tu lagi. And then lagi satu kelas minggu depan ada special case sikit. InsyaAllah saya akan sharekan satu link untuk minggu depan. Minggu depan insyaAllah kita try buat secara luar lah. Okay, outsource punya. Tapi bukan kita bawa ke dalam bulan. Kita akan daftar kelas dia. And then kita akan join lah. Okay, join. And then kita akan buat sesi macam revision lah lepas tu. After that. Dia kelas 1 hari je. Dan speaker yang saya rujuk ni pun memang orang kata best lah. Bagi saya tak pernah join lagi. Kalau dulu saya join dia, saya tengok dia, saya rasa menyampah lah. Okay, tapi start daripada tahun ni, saya tengok dia punya content dah okey sikit lah. Ada sebab nanti kita share kat belakang nanti. Kalau nak tahu, stay sampai habis. And then jangan lepaskan peluang lah untuk kelas minggu depan, insyaAllah. Okay, dah ready Kak Nina dah ready. Alhamdulillah. Ini mesti tengah buat packing barang ni. Mia selalu share dengan saya. Setiap kali chat tengah packing. Sama juga dengan Puan Sri Siti. Puan Sri Siti hari ni tak join lagi tak apa. Nanti kita akan ni lah. Mungkin sibuk sikit hari ni kan. Banyak lagi postage. Okay. So jom kita pergi ke bahagian pertama. Of course topik pertama dia adalah kenapa follow up ni penting. Guys, follow up ni adalah orang kata kalaulah cari pelanggan tu nombor 1, nombor 2 adalah follow up. Okay. Follow up ni tak kisah bukan hanya orang sekadar blue tick sahaja. Orang yang dah pernah beli, orang yang orang kata sekadar tanya-tanya, semua itu kena follow up balik. Okay. Imagine sekarang ni kalau kita lihat, saya bagi contoh KFC ke McDonald ke, kenapa diorang still beriklan? Okay. Kenapa diorang still buat offer? Kadang-kadang kita tengok dekat email kita sebab kita dah daftar apps diorang ada buat promo. Diorang buat follow up melalui email. Diorang tak annoying lah sampai follow up WhatsApp setiap hari tak ada lah level tu. Tapi diorang buat follow up dekat email. Okay, kenapa diorang masih follow up kita? Sedangkan diorang dah tahu kita dah pernah beli, kita dah pernah guna, tapi diorang masih lagi buat follow up dengan kita walaupun sekadar melalui email. Why? Guys, in order untuk bagi kita punya bisnes ni lagi ramai orang kenal, kita jangan tinggalkan siapa yang dah follow kita. Okay. Lama-lama kalau kita tak follow up diorang ni, diorang lupa kita, diorang tak beli dah produk dengan kita. Sebab apa? Sebab dah lupa. Jadi follow up ni untuk bagi peringatan kepada pelanggan-pelanggan kita, prospek kita, kepada kita punya fan, okay, bahawa kita masih ada, kita masih rancak lagi, mana-mana rancak. Tak dosa lah, halal. Kita buat bisnes halal kan. Okay, so follow up ni sangat penting guys untuk kelangsungan, okay, ataupun sustainability dalam bisnes ni. Okay. Penat tuan-puan kalau kita nak cari orang baru setiap hari, dia beli sekali sahaja tak syok. Okay. Kita nak dia beli sekali bulan ni, bulan depan dia order lagi, bulan lagi satu dia order lagi. Okay. Ataupun kita nak dia ni selalu ingatkan kita, at least kalaulah dia jenis beli bundle. Okay. Ada kita punya pelanggan, even untuk HQ pun, kita jual harga ni lah, harga runcit atau harga borong lah kan. Okay. Kadang-kadang dia order sampai 10 kotak sekali jalan, tapi order 3-4 bulan sekali. Okay. Kan? 10 kotak 3-4 bulan sekali. 10 kotak bagi dengan 3 bulan. Berapa sebulan dia tibai? 3 kotak tuan-puan.
So kita nak buat follow up ni, nak bagi daripada dia beli satu, dia beli lagi banyak. Alright, clear Jadi, okay, alright. So jom kita pergi ke so inilah siapa yang kita nak kena follow up lah. Alright, pelanggan. Okay, prospek yang dah jadi pelanggan maksudnya dia dah beli. Okay, kalau tu beli sekali pelanggan, kita nak pelanggan tu upgrade jadi pelanggan yang repeat order setiap bulan. Okay, kalau tak setiap bulan beli bundle banyak terus, 3 bulan sekali order dengan kita. Okay, and then last but not least adalah kita nak bina raving fan. Okay, apa yang kita buat sharing, apa yang kita buat posting, dia follow. Dia tega dengan kita. Okay. Kalau perasan dia sebenarnya zaman sekarang ni bukanlah kita nak tengok artis sahajalah kan. Kalau dulu memang kita upkan artis tu, artis ni dan sebagainya. Okay, sekarang ada orang pandai influencer. Okay, kalau dalam bidang arena gaming, orang kenal Solos. Kalau arena marketing, mungkin ada yang kenal Azin Osman, Datuk Wira Azin Osman, Najib Asadok, okay. Siapa lagi? Sifu Bad, Sifu FB Ads, Sifu Bad lah, okay. Fahdi Ghazalian semuanya dan sebagainya, okay. So diorang buat raving fan, selalu buat follow up, kalau dah join diorang punya program, ada je email hari-hari datang. Okay, masuklah akunya, free je, free. Okay. So dari situ kita akan secara automatik, macam saya sendiri pun bila saya tengok dia macam dia prihatin dengan kita kan. So that's why follow up ni sangat penting. Okay, cuba check balik adakah kita dah buat ataupun kita belum buat. Okay, sekurang-kurangnya bila kita buat, okay, daripada sayang jadi cinta, daripada tak kenal jadi suka. Okay, dari tak fanatik terus. Okay, tak nak tolak susu yang lain, macam Milo, aku tak nak minum minuman coklat yang lain, aku nak minum Milo je. Milo ni bagus. Kita nak fan macam tu. Okay, dia tolak tepi yang lain. Okay, right. So kita pergi terus ke point nombor 1 untuk topik 1. Topik 2 lah sebenarnya ni. Okay, right. So apakah jenis-jenis follow up yang ada? So first follow up adalah dengan kita beri info ataupun tips untuk selesaikan satu-satu masalah. So bila nak guna follow up ni tuan-puan, first of all kena faham dua perkara. Sekejap saya tengok ada yang tak off ni mikrofon. Okay, dah ada semua okay. Alhamdulillah. Right. So first of all, sebelum kita buat follow up ni, macam ni saya dah tulis tadi. Macam ni saya dah tulis tadi, ada 3 jenis. Okay, kalau boleh first of all, first asingkan diorang ni perangai apa. Okay, diorang ni siapa? Satu, prospek, kan, orang yang PM kita. Lepas tu asing pula pelanggan yang beli sekali. Lepas tu pelanggan yang beli berkali-kali. And then cari pelanggan yang order besar. Okay, pecahkan diorang ni pada 4 kumpulan ni kalau boleh. Alright, sebab apa? Sebab follow up ni bukan kita boleh bedal semua sama. Okay, kita kena tahu dulu siapakah diorang ni. Okay, diorang pernah beli ke tak? Ini tak. Dia dah pernah beli tapi kita layan dia macam dia tak pernah beli. So dia jadi rasa annoying, dia rasa macam kita ni tak caring sangat pasal dia. Aku dah beli dah sebelum ni, kenapa kau cakap dalam ayat tu aku tak pernah beli? Orang tak suka nanti lama-lama, right? So that's why pentingnya ni dah habis kat belakang sebenarnya nanti tapi sebelum buat follow up, pecahkan kepada 4 jenis ni kalau boleh. Okay, prospek, orang yang tak pernah beli lagi, dah tanya kat kita tapi tak pernah beli. Orang yang pernah beli sekali, orang yang repeat order dan juga orang yang memang beli banyak. Dia repeat dan beli banyak gila satu-satu masa. Repeat order ni let's say sebulan 1-2 lah. Kalau beli banyak 3 kotak ke atas lah. Okay, bila kita macam tadi saya bagi contoh 10 kotak setiap 3 bulan. So 1 bulan 3 kotak. 3 kotak banyak tuan-puan. That's why kita kena asingkan. Dan kita kena asing layan based on apa yang dia order. Okay, tak adalah dia rasa macam
kesian lah. Apa? Bukan kesian. Rasa macam tersisih lah. Salah bagi, salah target orang kata. Okay. Alright. Setakat ni clear Boleh pecahkan kepada apa? Pada 4 jenis. Cuba type dekat ruangan chat. Supaya orang lain pun boleh perasan, boleh nampak. Kokok ada yang terlepas ke kan? Orang yang tengah packing ke. Alright. Type dekat ruangan chat 4 jenis orang yang kena asingkan. Kena asingkan kepada 4 kategori ni. Satu apa? Satu adalah prospek. Okay. Satu adalah prospek. Kedua adalah pelanggan yang beli sekali. Okay. Yang pernah beli. Pelanggan. Nombor 3 apa? Pelanggan repeat order. Okay. Pelanggan yang repeat order. Nombor 4 apa? Pelanggan yang repeat dan order banyak. Pecahkan pada 4 ni. Penting penting kena buat. Kalau tak buat tak tahu. Okey. Nanti nanya nanti tuan. Ni pengalaman lah. Nanti kan ada yang komplain. Kenapa bagi saya benda ni, saya dah nak beli. Ataupun yang beli, yang orang kata yang tak pernah beli, tiba-tiba dapat offer kau yang best, yang orang yang selalu beli. Kita yang rugi pula kan. Sebab tu penting kena asingkan. Okay. So itu adalah, okay, terima kasih kepada Saadah. Dia dah type dah. Terima kasih banyak-banyak. Yang lain kalau nak type sekarang, tulis apa yang saya sharing. Kalau rasa benda info tu bermanfaat, type. Share dengan yang lain sekali. Alright. Okay. So itu adalah 4 kategori. Now setiap kategori ni akan ada sebab-sebab kenapa dia beli. Okay. So kalau boleh asingkanlah. Macam yang prospek lah, especially untuk yang nombor 1 tu, yang prospek yang tak pernah beli ni. Kalau boleh nak buat follow up, pastikan pecahkan lagi. Dia dah prospek dah. Pecahkan lagi, cabangkan lagi apakah masalah semasa dia first PM kita. Okay. Sebagai contoh, dia ni prospek ni ibu hamil. Okay, masalah apa biasa orang akan tanya? Okay, mungkin dia tanya pasal masalah dia HB low. So ni prospek HB low. Prospek kencing manis. Prospek GDM. Prospek darah tinggi dan sebagainya. Why kena asingkan lagi? Kena detailkan lagi. Okay, sebab bila follow up, bila kita nak share, let's say lah nak share testimoni, janganlah dia ada masalah HB low tapi kita share pula pasal testimoni kencing manis. Tak relevan, tak terkena, tak terdetik, tak terjentik pun dia. So that's why sangat penting asingkan masalah dua orang juga. Masalah dia apa? Kenapa dia PM kita? Ni khas untuk prospek lah. Untuk yang lain tu dah pernah beli kan. So biasa offer-offer ataupun tips-tips yang kita bagi tu biasanya benda yang general. Tak terlalu spesifik. Dan diorang dah pernah beli, dah pernah rasa nak beli lagi, biasanya tak ada masalah. Biasanya nak repeat dan sebagainya tak ada masalah. Sebab apa? Sebab diorang dah tahu dah dia layanan kita macam mana, rasa produk kita pun macam mana. Right? Cuma untuk bahagian prospek kena pecahkan lagi. Right? Okay. Okay. So ini adalah first point untuk follow up. Ada orang tulis tak yang tadi? Yang pasal prospek ada pecahkan lagi ikut masalah. Okay. Right. So ni contoh nombor 1. 3 sebab kenapa anak-anak wajib sarapan pagi sebelum ke sekolah. Right. First, anak-anak dapat fokus sepanjang sesi persekolahan, tak cepat mengantuk, minda lebih cerdas untuk belajar sesuatu. Dan makanan dan minuman yang mengandung DHA juga akan mempercepatkan lagi, bercambahkan lagi perkembangan otak anak-anak dan senang untuk belajar sesuatu benda yang baru ketika di sekolah. Jadi, siapakah yang follow up, jenis apakah yang saya nak highlight ni? Cuba bagi share kat saya. Satu, produk apa yang saya nak highlight sebenarnya kat sini. Kedua, prospek yang macam mana yang saya nak tackle ni sebenarnya. Apa masalah dia? Okay. Oh, rajin Sada. Terima kasih. Okay, apa yang masalah? Okay. Nice. Untuk ikut masalah. Okay. So, contoh nombor 1 ni. Cuba bagi tahu saya di ruangan chat.
ataupun nak on mikrofon pun boleh lah, tak ada masalah. Okay, no problem. Okay, so siapakah yang saya nak tujukan? Prospek macam mana yang saya tujukan sebenarnya? Dia PM apa kat saya? Lepas tu produk apa yang saya nak highlight sekarang ni? Cuba komen tuan-puan. Okay. Oh, tulisan tak nampak cantik sangat. Nanti saya betul. Nanti next time saya guna warna putih hitam je lah. Nampak tak jelas sangat Alright. Betul. Okay. Produk adik. Okay, dah betul. Ni saya akan follow ayat skrip follow up ni adalah khas untuk produk adik. Dekat siapa? Okay. Dekat siapa? So ini adalah ditujukan bila orang PM kat kita, dia bila kita tanya nama, kita tanya daripada mana, lepas tu kita tanya, susu ni nak beli untuk siapa je, and then dia bagi feedback untuk anak-anak dia. So tapi dia tak beli lagi dengan kita. So apa yang kita boleh buat adalah selepas 2 minggu ke ataupun selepas 3-4 hari ke, you follow up, bagi tips benda ni dekat dia. Okay. So tapi tak payah hard sell, jangan hard sell terus. Okay, kita tengok situasi dia macam mana. So bagi share je info begini dekat dia. Okay, lepas share ni dia tak balas juga, and then baru kita buat follow up yang lain pula. Alright, clear Untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, anak-anak yang bersekolah, betul. Itu untuk prospek yang ada masalah tersebut lah. Dia nak anak dia aktif. Okay, nak anak dia cepat belajar. Okay, sebab tanggungjawab kita kan, nanti kita balun ni kan, semua semua ibu bapa kan. Tanggungjawab ibu bapa adalah untuk berikan yang terbaik untuk anak-anak supaya mereka dapat membesar dengan sihat dan juga beri peluang kepada mereka untuk orang kata berjaya lah di dunia insyaAllah, di akhirat pun insyaAllah. Tak apa, tu main psikologi lain lah. Tapi boleh cakap macam tu kan. Tu antara benda-benda selain daripada ni. Ini contoh tuan-puan. If you guys ada contoh lain, you guys boleh bagi tips lagi padu, ubah ini bagi. Okay. So kalaulah benda ni kita nak tukar kepada Mama Premium. Mama Premium. Okay. So prospek ni dia contact, contoh ada contact saya. Lepas tu saya tanya dia hamil ke belum. Dia kata dia hamil dan dia ada masalah HB-low. So apakah tips yang sesuai untuk berikan kepada dia kalau dia tak balas WhatsApp saya ataupun dia blue tick saya. So saya akan bagi tips. HB-low ni boleh tips untuk naikkan HB-low. Bawah sekali saya letak susu kambing. And then barulah kita tulislah benda-benda simple lah dan sebagainya. Okay. Tambah lagi paling bawah sekali, susu kambing juga boleh membantu bukan mencerahkan, membersihkan kulit bayi ketika lahir dan mengurangkan risiko demam untuk bayi, demam kuning. Mungkin tu ayat terakhir dia kan. Itu adalah antara follow up lah. Ayat follow up untuk tips nombor 1. Jadi clear ke tips untuk nombor 1? Kalau clear, tulis nombor 1 supaya saya tahu yang you guys very clear untuk point nombor 1. Okay. Saya dah record kan. Sekali saya sembang tak record. Pisang. Okay, record dah. 1. Alright, thank you. Yang lain. Okay, clear clear. Ni boleh gunalah untuk follow up. Next pula adalah follow up untuk maklum stok nak habis, right? So ini adalah boleh guna untuk apa-apa produk pun. Tapi macam biasa kena kenal pasti dulu apa stok yang dia nak order dengan kita. Okay, lepas tu dia blue tick baru check balik So bahagian prospek tu pastikan you guys kenal pasti dulu masalah apa, baru share stok nak habis ni berkenaan dengan stok tersebut lah. Okay, kalau ada masalah berkenaan dengan hamil, maka cerita stok nak habis tentang Mama Premium. Kalau dia ni jenis yang just untuk general je, dia sekadar nak menyusul saja je,
Share berkenaan dengan Wildan family. Kalau khas untuk anak nak yang ada DHA, percepatkan perkembangan otak anak-anak, bagi Wildan adik. Alright. Okay, so saya kat sini ayat skrip dia adalah Assalamualaikum Siti. Berminat lagi ke nak dapatkan Mama Premium ni? Stok tak banyak tinggal. Dan free gift pun dah nak habis. Restock lagi 2 minggu lagi ni. Next restock ni. Sekarang ni saya ada reserve 2 kotak untuk Siti. And then kita ada sempat lagi. Kalau Siti nak join kontes gold bar mau bulan ni. Manalah tahu boleh menang emas sekali kan? Nak order? Macam tu lah ayat dia. Okay. Kalau untuk Wildan adik, mungkin cakap minat lagi ke nak dapat Wildan adik ni. Sekarang ni katakanlah dia ada pernah cerita dia suka flavor nak order strawberry. Tapi dia habis je dia beritahu flavor tu, kita share pembayaran, dia diam kan. So daripada situ kita buat ayat follow up ni, script follow up ni. Berminat lagi ke nak dapatkan Wildan adik strawberry? Stok strawberry pun dah tak banyak ni. Next restock dalam bulan depan. So sekarang ni stok yang Razin stok yang Lily pegang ni ada dalam lagi 5 kotak. Okay, 2 kotak Lily dah reservekan untuk Siti. Siti nak order Wildan adik sekarang, macam tu lah lebih kurang. Okay. So ini adalah follow up untuk maklumkan stok dah nak habis. Right. So biasanya game-game untuk stok nak habis ni kita boleh gunakan game ni waktu hujung bulan lah. Okay, hujung bulan. Di mana gaji baru dapat, kita pula acah-acah nak restock untuk bulan baru. So biasanya ayat-ayat untuk stok nak habis ni saya prefer hujung bulan lah. Hujung bulan. Okay, gaji baru masuk. Dan mindset orang bila kita cakap stok nak habis, dia boleh terima. Why? Sebab expectation orang adalah bila masuk bulan baru, kita akan restock stok baru. Clear? Okay, clear tak? Okay. So ini adalah script follow up untuk maklum stok dah nak habis. Clear ke? Kalau clear, type nombor 2. Type nombor 2. Okay. Sama juga case untuk Wildan family. Buatlah scripting lebih kurang sama dengan Wildan adik. Kalau dia ada share flavor, tackle flavor tu lah. Right. Ni strategi tuan-puan. Okay. Nombor 2 Sada je yang bagi ni balas 2, yang lain mana ni? Yang lain tengah tidur. Amai ni. Okay. Oh, Puan Siti dah ada dah. Selamat datang Kak Khadijah. Alright. Okay. Oh, terus tulis. 1, 2. Alright. Okay. So, okay. So, ini adalah berkenaan dengan maklum stok dah nak habis. Boleh guna tak kisah produk pun sebenarnya. Okay. So, game untuk nombor 2 ni kalau boleh guna hujung bulan. Jangan guna awal bulan, kantoi. Hujung bulan. Okay. Right. Next adalah follow up beri promosi ataupun offer kepada prospek kita. Okay, ada yang boleh prospek, ada yang boleh guna untuk repeat dan sebagainya lah. Nanti saya akan inform satu-satu follow up. Okay. So, hi Siti, just nak bagi tahu package promo PD dah tamat semalam. PD kita tak habis lagi teman-teman. Siti masih berminat ke? Kalau masih berminat, HQ ada buka lagi tempat last call. Last call betul-betul last call untuk promo day sehingga 10 malam ni. Ini biasanya macam let's say kita saya pegang dulu Kalau Siti berminat, insya-Allah masih sempat ni. Nak order sekotak. Ataupun promo tu kalau order jenis macam promo PD kali ni 10 kotak kan. Kalau you guys ada tak pun, you guys buat 2 kotak ataupun 3 kotak, you guys bagi kat dia harga borong. Boleh juga kan. Senang. Okay. So acak-acak lah jadikan tu sebagai promosi lah, harga promosi. Okay. Kalau dulu PD ni 10 kotak family kan. Okay. So nanti 1 Mac
follow up dengan orang tu. Hai Siti, nak beritahu package promo dia hari tu dah tamat. Siti masih minat ke? Kalau masih minat, HQ ada buka lagi tempahan last call. Offer lain sikit, 3 kotak je. 3 kotak je dengan harga sekian-sekian. Last jam 10 malam hari ni. Kalau Siti berminat, insya-Allah masih tempat. So tukar kat situ. Faham tak? Okay. So benda-benda macam ni adalah skrip tuan-puan. You guys kena ikut you guys punya cara lah. Ayat dia macam mana sebagainya. Kalau you guys perasan, I punya cara lain sikit kan. Gelenyang-gelenyang sikit. Betul perkataan tu saya guna gelenyang. Main guna je. Maaf tengah packing order. Boleh Kak Nina. No problem, no problem. Siapa yang tak packing, fokus dalam kelas, tolong komen lah. Okay, kalau tengah packing tu, tak apa, it's okay. No problem. Macam Kak Nina, Kak Khadijah pun sama kan, sibuk packing kan. Biasanya hari ni. Okay, so boleh teruskan, tak ada masalah. Okay, boleh dengar je, fokus. Alright. So, itu adalah follow up beri promosi ataupun offer. Okay. So ini tertakluk pada, tak kisahlah korang nak bagi offer yang based on HQ ke, offer yang korang punya ke, korang nak tanggung kos untuk postage kan, tulislah bagi offer tersebut dekat dia. Asalkan setiap bulan restock minimum tercapai, gitu. Tiba kan. Okay, right, so itu adalah cara untuk promosi ataupun offer. Right, harga kalau boleh guna harga runcit ataupun harga borong sahaja. Kalau nak bagi offer ke orang luar, macam biasa saya cakap, you guys nak guna voucher ke, okay, voucher jimatkan bahagian postage lah. Jangan cakap jimat kat produk, ataupun cashback ke dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh jangan directly potong harga dekat harga runcit kita lah, ataupun harga borong. Okay, kalau boleh potong bahagian macam postage kan, bagi alasan macam tu lah. Dan biasa orang pun kalau harga normal macam ni, kalau kita jimatkan sikit bahagian postage, dia dah okey dah. Sebab dia tahu kan, dia buka dekat Shopee pun harga semua sama. Buka dekat Lazada pun sama dia tengok kan. Sebab kita pantau setiap minggu, setiap 2 minggu lah. Kita akan pantau, kita akan bagi report. Cuma kadang dia ambil masa lah. Right? Okay, so itu adalah berkenaan dengan promosi ataupun offer. Next, tadi okey kan nombor 3? Kalau okey nombor 3, assistant dah balik. Oh, ya ke? Hari ni free lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, Kak Nina je belum Kak Nina je belum ni. Ada assistant tak balik-balik. Alright. Next adalah follow up bertanya berkenaan dengan perkongsian sebelum ini. Jadi untuk nombor 4 ini adalah berkenaan dengan kalau dia tiba-tiba blue tick dengan kita. Sebagai contoh, dia share dengan kita ada masalah tentang HB rendah ataupun dia ada masalah kata kencing manis tinggi. So daripada situ kita just repeat balik, follow up, repeat balik masalah yang sama lah. Ataupun perkongsian yang sebelum ni, yang last kita contact. Okay, dia ni jenis yang tak beli lagi lah. So contoh yang saya share kepada anda semua adalah, Assalamualaikum, hai Siti. Sebelum ni Lily dah 2 kali kau dah share bagaimana Mama Premier ni boleh bantu rendahkan kencing manis Siti dalam tempoh seminggu. InsyaAllah bayi yang lahir pun kulit bersih dan kurang risiko demam kuning. Ada apa-apa yang Siti kurang jelas? Roger Lily ya, kalau ada sebarang persoalan okey. So bila kita highlightkan balik masalah dia yang sebelum ni, dia akan teringat balik. Okay. Kemudian dia akan terfikir balik. Aku dah ada penyelesaian ke belum? Kalau yang ada penyelesaian, sebagai contoh lah, instead of dia minum secara natural, dia ambil maltopher. Itu untuk HB. Untuk kencing manis, guna produk apa untuk ni, rendang kencing manis, ada macam-macam jus lah kan. Paling-paling pun jus ataupun tablet tertentu lah. HB kadang orang paling common akan saja maltopher. Ada perisa coklat, ada perisa original. Alright. Okay.
So macam kes dalam ni adalah kencing manis di mana kita tekankan masalah sebelum ni. Pada masa yang sama kita bagi lagi kebaikan bila minum. Okay, kadang-kadang kat diri sendiri sebagai mami ni tak terasa, tak terdetik, tak terjentik lagi hati dia. So kita jentik berkenaan dengan anak dia pula. Di mana bantu bayi kulit bersih dan juga kurang risiko demam kuning. So kita main lagi yang lain pula. Alright. Okay, so setakat ni clear Right, so next pula kalau clear nombor 3 dengan 4, type nombor 4 supaya saya tahu clear. Takut kan bagi share-share yang tak ada ni pula kan. Okay, ni jenis yang kita tahu masalah dia apa, kita buat sharing balik. Tambah lagi kebaikan yang ada. Right? 4, sang dah tulis 4. Right, Alhamdulillah. Okay, so next adalah follow up beri hadiah yang istimewa. Okay, saya cakap hari ni memang kelas akan habis awal sikit. Tak banyak pun saya nak share hari ni. Sebab direct to the point satu. Tapi pada masa yang sama sebenarnya kalaulah kita ada sesi secara offline secara offline kita datang kelas ni tapi saya buat packing pula kan. Kalau benda-benda macam ni mungkin kita boleh ambil 1-2 hari kan. HQ buat satu kelas untuk explain balik, buat praktikal, kita buat photoshoot, kita buat itu ini dan sebagainya. Itu masih lagi dalam perancangan. Kalau ada saya akan inform lah insyaAllah. Okay, bagi reda dulu COVID ni. Pening kepala nanti kalau terkena kan. Alright. Okay, so next adalah nombor 5, follow up beri hadiah istimewa. Okay, so hi Siti, Lily nak share. Lily, Siti ni pelanggan tau tuan-tuan. Kalau perasan saya konsisten guna Siti sebagai pelanggan. Okay, Lily ni pula adalah sebagai penjual ataupun sebagai diri kita sendirilah. Okay. Hai Siti, Lily nak share berita gembira dengan Siti ni. Nak tahu tak? HQ ada nak bagi hadiah shaker percuma dengan setiap pembelian 2 kotak Mawar Premium. Best ke best? Lepas ni senang lah. Siti nak baju susu. Tak payah guna sudu dah. Sebab shaker kan dah ada. Ke nak? Kalau tak nak try 2 kotak? Ke nak try sekotak dulu? Boleh juga ni. Nanti Siti bagi special price. Special price. Harga special sikit. Daripada 79 jadi RM80 lah katakanlah kita kata apa untuk bagi free shaker. Shaker dah RM2 RM3 kan. Kalau beli sendiri pun ada yang bawah RM2 kan. Kita main kat situ lah, ada percuma. Okay. So ini kalau mau premium. Kalau nak guna kat adik boleh, nak guna dekat family pun boleh. Sebab apa? Sebab kita bancuhan dia sama, lebih kurang sama je. Especially kalau ada shaker, memang semua sesuai. Kalau family mungkin boleh bagi hadiah lain sikit. Mungkin macam hadiah untuk letak bekas yang dalam 1 liter ataupun bekas yang dalam 800 ml, 700.5 ml. Dia orang boleh letak terus, orang kata letak terus apa loose pack tu dia gunting, dia keluarkan, dia masuk pula dalam bekas yang kita bagi tu. So kita beli bekas yang boleh muatkan dia orang letak loose pack dia orang. Kan? Sebab family dengan adik memang hanya ada loose pack saja. Tak ada macam mama premium kan, dia ada sachet. Okay, so boleh bagi dia orang hadiah yang macam tu, Tupperware yang macam tu. Tak letak susu pun, at least dia boleh letak benda lain kan. Macam sekarang ni untuk promosi payday family, kita bagi yang boleh pecah 2 kan. Boleh letak kiri ataupun kanan. Dah lah 3,000 ml 3 liter besar kenapa. Dapat kali ni kan. Right. Okay, so itu adalah follow up dengan cara bagi hadiah dekat kita punya prospek. Especially ini boleh guna dekat satu prospek yang tak pernah beli. Nombor 2 adalah kepada yang dah pernah beli repeat order dan dah beli banyak pun boleh juga. Ni basically semualah. Okay, benda ni boleh.
Ini nak bagi diorang rasa syok, rasa diorang nak beli lagi. Okay. Ini lebih kepada nak yakinkan prospek lah. Kalau untuk yang dah beli, okay, repeat order lagi, beli banyak lagi, ni adalah satu penghargaan untuk diorang. Okay. Setiap bulan try lah tukar. Ataupun you guys prepare lah 3 hadiah yang korang tukar je rotation. Kita tengok okay, dia dah beli pernah beli 2 kotak dan aku dah bagi dia hadiah A. Okay, hadiah A kali pertama dia grab ni. Next month dia grab lagi. Bagi hadiah B pula. Next month lagi hadiah C. Tukar pula hadiah C. Okay. Ataupun lepas tu repeat balik. 3 pilihan cukup lah. Tak payah banyak-banyak sangat. Okay. 3 pun dah cukup buat rotation. Bagi diorang buat collection lah. Okay. So follow up dengan cara beri hadiah yang istimewa. Okay. Right. So itu adalah follow up beri hadiah istimewa. Okay. So selain daripada shaker bekas, you guys rasa apakah hadiah yang sesuai? Kalau kita selitkan berkenaan dengan susu kambing Wildan ni, you guys rasa apakah hadiah yang rasa relevan lah nak bagi? Cuba share. Apa lagi? Cuba typing. Siapa yang tangan dia tak buat kerja packing susu, balas. Okay. Cerita guys. Cuba bagi tahu. Okay. Lina type lah sikit. Okay. Ni bagian sales Wildan ni. Yang malukan kita. Kita kena aktif dalam ruangan chat. Bagi diskaun. Diskaun diskaun tu boleh. Okay. Maksud saya boleh adalah sebagai contoh. Macam kalau beli Wildan family, satu kotak yang sekilo punya, RM85 kan. Bila upgrade jadi 2 kotak, jatuh jadi RM80 sekotak. Maksudnya instead of dia bayar dalam RM170, bila dia beli 2 kotak hanya perlu bayar RM160. Itu harga borong lah sebenarnya. Macam tu boleh. Okay, kalau nak bagi diskaun. Okay, di mana kita gunakan harga runcit, kita tunjuk harga runcit. Kemudian kalau dia beli 2 ke atas, maka kita tukarkan, ibarat nampak ada diskaun, di mana dapatlah tunjuk benda tu sebagai diskaun lah. Diskaun macam tu boleh, tak ada masalah. Ataupun apa lagi? Hadiah istimewa yang lain mungkin you guys boleh bagi e-book pregnancy ke, kalau dia pelanggan mama, ataupun bagi hadiah kalender secara macam e-book lah. Ataupun sekarang ni paling dekat Ramadan kan, you guys cari je mana-mana Ramadan planner, ejak sikit, letak nama and then share kepada diorang. Boleh juga kan. Hadiah tak semestinya yang kena belilah ataupun secara fizikal. Benda-benda online pun okey. Alright. Ramadan planner dah dekat, ataupun doa-doa, koleksi doa ketika Ramadan. Apa lagi? Cara menunaikan solat sunat tarawih di rumah. Boleh. Itu pun hadiah tuan-puan. Kalau repeat boleh bagi shaker. Boleh, tak ada masalah. Baru menarik kan. Tuala Tuala pun okey ke? Tuala ada macam-macam jenis tuala. Saya biasa bagi wet tissue untuk order sekotak susu. Betul? Buat saya kalau terima satu kotak tisu, wet tissue yang berapa ply je dalam tu kan, dalam 5-10 ply je kan. Tapi still benda free gift, dia memang hargai, dia memang akan repeat lagi. Setakat ni yang saya perasan, kalaulah kedai tu bagi free gift, biasanya akan rating kedai pun cantik. Especially Shopee lah. Saya tengok rating semua cantik.
Kadang-kadang selit sekali kat situ. Tolong rate 5 bintang untuk dapatkan voucher sekian-sekian. Boleh juga kan. Kita nak begini. Nanti boleh cari buku doa. Betul. Alah, buku doa sekarang murah je. Yang kecil-kecil je tuan-puan. Yang 5 pusing ke bawah. Ada. Banyak dah sekarang. In fact, untuk kalender kuda pun, kalender kuda kan, ada yang sampai 30 sen je. Kan? Patutnya kalau bulan 1 hari tu, bagilah kalender kan. Beli kalender kuda banyak sikit. Dalam 50, ikut lah berapa banyak yang order setiap bulan. Agak-agak sendiri. So, bagi dia orang kalender. Sepatutnya bulan 1. Alright. So, itu adalah berkenaan dengan follow up bagi hadiah. Okay, dah 5 ni. Kalau tuan-puan buat 1, 2, 3, 4, 5 pun saya rasa dah bersyukur dah. Maksudnya tuan-puan dapat lah orang kata manfaat. You guys buat, saya pun dah syok lah. Yang penting buat. Belajar, saya ajar macam-macam ilmu, gedabang-gedabang, gunung ganang, gunung Everest, langit. Okay, pergi sampai ke matahari pun kalau lah tak diamalkan, tak digunakan, tak guna. Bazilio je kan. Tapi itulah tanggungjawab saya untuk share kepada anda ilmu yang bermanfaat. Semalam saya ada share dekat saya punya wall 3 perkara yang menjadi orang kata amalan tu akan berterusan. Adalah apa? 1, amal jariah yang kita dah buat sepanjang kita hidup. Nombor 2 apa? Ilmu yang bermanfaat. That's why tuan-puan, saya suka sangat untuk share ilmu-ilmu ni dengan you guys. Okay, sebelum ni pun saya share juga bidang peternakan dan sebagainya. Okay, ni sekarang ni dah ada Wardawan Wildan, saya share lah berkenaan dengan ilmu marketing dan juga sale. Right? Dan last but not least adalah anak yang soleh. So 3 itu insyaAllah selagi ada 3 perkara tersebut, selagi itulah amal-amal yang kita buat tu akan masuk kepada kita walaupun kita di liang lahat ataupun dalam kubur insyaAllah. Okay, walaupun kita di alam barzah insyaAllah. Jadi macam tu lah. Saya tak tahu siapa ni. Okay. Right. Tunggu kalender Wildan. Okay. Buat kalender Wildan guys. To be honest, kita ada before ni kita ada problem sikit lah. Okay, dengan supplier dan sebagainya. Okay. So insyaAllah mulai bulan Mac akan ada kalender Wildan lah. Ataupun siapa yang dah order sekarang ni saya tak tahu ada ke tak. Tapi yang pasti kalender dah sampai. Okay, kalender sampai. Memang stok-stok pun kita dah mula tahu lah sama ada hari ni ataupun semalam. Dah mula proses baru tu. Kita packing baru tu ada sekali yang kalender lah. Okay. So nanti dah boleh roger-roger lah dekat customer bahawa kalender Wildan dah keluar. Walaupun bulan 3 tak apalah. Kita burn 2 bulan pertama tu. Keluar-keluar bulan 3, gambar Puan Siti. Bulan Mac. Tak apa. Tu hint-hint sikit. Okay. Right. So ada kalender dah lah start bulan Mac ni. Walaupun lambat InsyaAllah untuk hujung tahun ni kita akan awalkan lagi. Kita akan cari supplier yang tak ada masalah sangat. And then insyaAllah lah by bulan 1 ada lah tu. Okay. Untuk 2023 insyaAllah. Okay. InsyaAllah amin. Okay. Alhamdulillah. Right. So itu adalah promosi offer. Ni sampai sini. Okay. Saya tak buat nombor 6 ke? Skip terus. Saya cek balik nota saya. Saya tak dapat nombor 6 je. Oh, saya rasa terpadam lah. Terpadam. Saya dah buat dah. Terpadam. Okay. So, nombor 6 pula adalah maklumkan yang kita akan pergi postage barang. Okay. So, apa yang dimasukkan kita pergi postage barang adalah di mana kita nak highlightkan kepada diorang ni, kalau nak order hari ni kita nak pergi buat postage dah. Let's say kita buat follow up ni biasanya pagi lah kan. Kalau postage biasanya datang dalam tengah hari.
Kalau kurier pick up sendiri dia akan datang dalam tengah hari ataupun paling awal pun kat sini dalam 10.30 hari tu. Okay, ataupun pukul 11.30 macam tu lah, lebih kurang lah. Itu Ninja Van. Ninja Van kat sini laju betul nak datang. Mentang-mentang order dah banyak masuk dekat Ninja Van kan. 11.30 dah datang. 10.30 kadang. Untuk paling awal 10.30. Okay. So, untuk yang postage ni kita kena follow up pagi supaya orang tu yakin yang kita betul-betul nak postage di waktu tengah hari. Okay, so untuk follow up postage ni mesti waktu pagi. Jangan buat waktu tengah hari ke, buat waktu petang ke, jangan. Nanti orang tak percaya. Okay, orang paling percaya yang kita nak bagi postage adalah bila kita follow up dengan orang pada waktu pagi. Okay, so ayat-ayat dia beginilah. Assalamualaikum Siti. Lily nak bagi tahu ni, yang Lily nak pergi postage dah order-order yang sebelum ni. Order online ni. Jadi Siti nak selit tak order. Sementara ada masa ni. Okay. Sebelum dalam pukul 12 Lily nak pergi postage dah ni. Nak try sekotak dulu. Nak selit order sekotak. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So buat benda tu. Kalau lah you guys tak pergi postage pun kan, buatlah sharing. Hai Siti. Sekarang ni dah jam 10 pagi. Dalam pukul 12 tengah hari ni Ninja Van akan datang dekat untuk pick up order-order pelanggan sebelum ni. Siti nak selit order tak? Buat follow up macam tu. Okay. Kalau pick up buatlah ayat pick up. Okay. Kalau buat postage pergi drop off dekat hub dia, tulislah nak pergi postage. Okay. Itu adalah follow up nombor 6. Saya dah buat dah. Tahu dia punya ni hilang. Okay, mungkin sebab saya tadi ada copy lepas tu paste. Saya ingat kan dah copy. Rupanya saya paste dekat slide seterusnya. Tu yang hilang nombor 6. Okay. Right. Itu adalah nombor 6. Okay. So setakat ni sampai nombor 6. Saya sampai 7 baru saya tanya balik lah. Right. Itu postage. Very simple. Tips nombor 1 sampai nombor 6 adalah sangat orang kata praktikal untuk most cases. Cuma pastikan guna dalam keadaan orang kata macam postage tadi, pasti guna waktu pagi. Apa lagi tadi? Kalau stok nak habis, kalau boleh Roger hujung bulan guna hujung bulan. Okay, jangan guna tengah bulan. Okay, sebab nanti takut orang tak percaya. Alright. Biasa macam tu lah. Kalau tuan-puan nak guna, nak try awal bulan, tengah bulan boleh. Tak ada masalah pun. Nak try kan. Okay. Kalau saya akan gunakan hujung bulan sahajalah. Untuk nampak dia lebih yakin. Okay. Lebih convincing. Right. So nombor 7 pula adalah follow up, share feedback positif pengguna yang lepas. So contoh ayat adalah, Hai Siti, Lily nak share feedback pengguna adik daripada Puan Munah ya. Cuit masih sikit Siti. Baca. Contohlah. Okay. Anak-anak akak suka sangat dengan rasa Luna adik ni. Lagi-lagi yang coklat. Ada DHA. Coklat pula lemak berkrim. Kalau tambah ais memang lagi sedap dan berselera. Sekarang ni kalau nak sarapan je, akak akan buatkan susu Luna adik ni. Anak pun makin bertenaga sepanjang hari. Okay. Best kan sharing oleh Puan Munah ni, Lily doakan hasil yang sama ataupun lebih baik untuk Siti nanti. InsyaAllah. Amin. Alright. So ini pula adalah berkenaan dengan share testimoni je lah sebenarnya. Okay. So kalau dia guna mama, share testimoni mama. Lepas tu highlightkan tentang masalah yang dihadapi oleh mami tersebut. Sebagai contoh, kalau nak share mama, tengok dia masalah apa, kencing manis. Maka feedback atau testimoni mesti berkaitan dengan kencing manis. Jangan pula share HP low, GDM dan sebagainya. Jangan. GDM boleh relate lah, tapi kalau tulis kencing manis, cari yang guna kekuatan kencing manis juga. Lebih yakin. Okay. Sebab kadang orang rasa bukan masalah aku kan, GDM. Walaupun GDM pun related juga dengan kandungan gula dalam badan lah. Kan. Ya ke? Takut salah pula tiba-tiba kan. Syok bercerita. Okay.
Alright, so bagi testimoni. Kalau saya prefer bagi dalam ni satu, dalam ayat kita tulis terus sebab kadang-kadang orang malas nak download video ataupun gambar. Ada orang dah siap setting awal-awal, dia punya memory phone kecil, dia tak nak download poster ataupun gambar, dia tak nak download video. So setiap kali kita hantar kat dia, dia tak tahu apa benda yang kita share. So that's why yang the best adalah tulis balik dekat dalam bentuk perkataan. Okay, tulis balik dalam bentuk perkataan. Kalau you guys dapat feedback perkataan ni dalam voice note, okay, maka share voice note tersebut pada dia. Dan tulis juga perkataan ni. Untuk meyakinkan dia lagi bahawa real people yang bagi testimoni ni. Alright. Okay. Right, so sehingga point nombor 7 ada sebarang persoalan. Kalau you guys tak ada soalan, type kosong. Bagi 30 saat saya nak minum air. Saya kira ada kering lah bercerita. Okay, kalau you guys ada soalan, boleh tulis soalan sekarang. Tak kisah relate dengan hari ni punya ke ataupun yang lain, tak ada masalah. Okay, saya minum air Kalau okay, tak ada soalan, type kosong. Okay, supaya saya tahu lah, boleh proceed je. Kosong. Okay, Aimi kata kosong. Logo Wildan tak ada lah tuan-tuan. Saya guna sejak tahun lepas. Saya masuk Wildan, saya guna setiap hari. Setiap hari 2 kali. Bulan puasa tak minum lah kan. Hari-hari selain bulan puasa. Ataupun hari yang saya tak puasa. Follow up setiap minggu ataupun bulan. Okay. Kalau untuk pelanggan yang pernah beli, repeat order dan juga beli banyak, biasanya saya akan cadangkan you guys follow up sebulan sekali. Right? Sebab apa sebulan sekali? Sebab first of all, kita punya produk susu ni mostly akan tahan kalau dia guna dalam amount yang standard amount yang standard macam mama boleh tahan kalau dia minum satu hari satu sachet je, maksudnya boleh tahan 22 hari. Kalau untuk Wildan family dengan adik, bolehlah tahan sebulan ataupun boleh tahan 3 minggu kan. So kalau lah kita let's say kita dia dah beli minggu ni and then kita follow up lagi minggu depan, takut stok tak habis lagi, dia punya keinginan nak beli pun tak tinggi lagi. Sebab stok ada lagi kat dia. Okay. So that's why yang dah pernah beli follow up sebulan sekali. Cadangan saya lah sebulan sekali. Ataupun 3 minggu sekali setiap 3 minggu. Alright. Kalaulah untuk prospek, prospek ni sebab dia tak pernah beli, jadi dia akan mudah lupa kita. So cadangan saya adalah selepas 3 hari follow up, ataupun kalau memang jenis you guys malas gila lah kan, nak follow cara saya, biasanya saya akan minta let's say tak kisahlah daripada 1 hingga 25 hari bulan tu, kalau ada yang blue tick pada 25 hari bulan tu minta blast pada semua. Sebab apa? Follow up pada semualah. Sebab apa pada 25 yang belum beli yang prospek je. Sebab biasanya tarikh itu adalah tarikh orang dah bergaji. Jadi dari situ kita akan dapat kenal pastilah yang betul-betul nak kita punya produk dengan yang saja-saja je tanya. So daripada situ chance untuk dia convert daripada prospek jadi pelanggan first buyer kita adalah quite tinggi lah compared to kita follow up pada waktu lain. Alright. So kita follow up pada tarikh gaji masuk. Ada pelanggan dia dah beritahu awal lah gaji dia bila masuk dan sebagainya. So saya nak hold dulu. So take note lah benda-benda macam tu. So follow up untuk prospek waktu gaji masuk. Follow up dengan dia. Kalau dia swasta ada tarikh spesifik, pastikan you guys tahulah bila nak follow up.
Okay. Clear Sang ada? Berapa kali nak follow up pada orang yang sama? Kalau saya personally, saya akan follow up 2 kali je. Kalau saya akan follow up 2 kali saja. Bila dia masuk dekat saya, dia blue tick, saya akan masukkan dia untuk follow up pertama. Dan 2 lah. So follow up pertama, dia blue tick lagi, saya akan tunggu follow up yang kedua, dia blue tick, saya ignore lah. Maksudnya itu bukan kita punya customer. Customer yang salah lah. Okay. So kalau orang tak respon dengan kita, janganlah putus asa, janganlah down kan. Benda itu adalah satu benda yang normal. Maksudnya tak sesuai, produk ni tak sesuai dengan pelanggan tu. Jadi kita kena lepaskan, insya-Allah akan ada pelanggan yang lebih banyak lagi insya-Allah. Clear Sama-sama, ada. Right. Sorry saya pandang sana sebab chat kat sana. Okay. Alright. So itu adalah cara untuk follow up dengan cara bagi testimoni. Nombor 8 adalah kita buat follow up offer yang tak masuk akal. Okay. Tadi hadiah, now offer yang tak masuk akal. So contoh ayat adalah Assalamualaikum Siti. Boleh tak dapatkan alamat Siti? Hari ni ada offer tau. Iaitu 10 orang pertama di mana kita akan berikan shaker Wildan secara percuma. Boleh post dulu, dah sampai depan rumah baru bayar. Maksudnya COD lah. Okay, macam Ninja Van ada COD. JNT pun ada tapi JNT kurang sikit lah sekarang ni. So saya tak prefer lah. Ninja Van kalau perasan banyak bisnes sekarang ni, dia dalam poster dia ada tulis post dulu baru bayar. Perasan tak? Banyak orang dah guna term macam tu dah. Post dulu baru bayar. Okay, sebab daripada situ orang lebih percaya, yakin bila barang tu dah sampai, dia baru dapat. Barang sampai, dia dah yakin, baru dia berani nak bayar lah. Sebab takut sekarang ni musim-musim orang kesusahan, ekonomi pun tak serancak dulu kan. Ada certain yang jatuh habis. Ada orang yang dah rancak daripada 2020 tu, start COVID tu, rancak terus sampai sekarang, ada yang maintain. Okay. So untuk yang down ni, sebab tu banyak case scammer sekarang ni kan. Dan orang tak percaya untuk bayar kepada seller lah. Pelanggan tak berani sebab takut dia scam. In fact, kita orang baru je terima satu scammer. Dia order dengan kita. Lepas tu dia transfer dalam 500 macam tu. Lepas tu dia bagi alasan salah transfer. Boleh ke saya nak share sekejap? Boleh ke saya nak share sekejap dia punya perbualan? Nak tengok macam mana dia scam? Boleh Okay, saya stop screen share jap. Boleh. Ni kali kedua dalam tempoh setahun saya kerja kat Wildan ni. 2 kali lah saya terima. Bukan saya lah, my colleague terima scammer. Okay, kita dapat order dari scammer je. Saya cari dulu. Hopefully ada. Ya saya rasa kena minta dekat Mia lah. Kena guna account dia. Sebentar. Saya nak share yang Mia punya lah. Sebab dalam Mia punya je ada benda tu. Tapi bukan Mia yang kena Yang kena dekat colleague baru kita orang, Anis. Dia tengah loading keluar. Okay. So kita orang dapat detect sebelum terlambat lah. Alhamdulillah lah kan. Sebab kalau tak memang melayang. Duit 200 lebih pun kat 300. Dia suruh kata refund balik. Transfer sebelum jam 10 malam ni. Macam scam dia. Lepas tu bila kita hold,
Hujung-hujung tu 9 lebih, dia kalau transfer RM30 pun tak apa. Okay, saya betul-betul perlukan duit tu sekarang. Nampak desperate gila kan. So kita dah check dia punya receipt tu. Kita check sekali dengan bahagian yang pegang duit lah. Maksudnya yang boleh access transfer yang dibuat. So sekali kita check, memang tak ada pembayaran masuk RM500 yang dia kata tersalah transfer, tak ada pun. Tak masuk pun. Tu satu. Lepas tu dia nak pula duit dengan kita orang kan. So ni kali kedua lah. Oh ada yang ya lama dia punya loading. Okay. Sekejap saya cari. Okay. Sempat. Okay, saya screen share. Okay. So ni adalah contoh. Nampak ke? Saya share. Nampak ke? Kalau nampak type nampak. Supaya saya tahu nampak. Takut share tak nampak. Nak zoom. Boleh zoom ke? Okay. Ni nombor telefon scammer tu lah. Okay, bila kita check dalam Truecaller, tak ada isu pula kan. Pelik je jadinya. Dia guna nama sebenar lah. Tapi dia tak save. Kalau tuan puan tak nampak, tuan puan boleh zoomkan dekat phone in case tak perasan lah. Okay. So ini saya nak atasi masalah HB Low. Assalamualaikum, hai, saya Anis dari HQ. Okay, so dia cakap biasa je lah kan. Hey, macam mana ni, boleh bantu saya tak? Cari susu ibu untuk hamil ya. Ya dia. Okay, dah berapa lama hamil? So far ada masalah. So kita expect skrip yang sama. Skrip standard je bila kita deal dengan pelanggan. Okay. Okay, so sampai situ. And then dia tak tersusun sikit lah. And then daripada situ tak ada. Habis saja tu kita orang tanyalah nak order berapa. Dia kata nak order 2. So bila dah order 2, asal jadi macam tu. Okay. Lepas tu dia bagi receipt macam ni. Tapi tu lah saya tak ni. Saya rasa punya tak minta receipt ni daripada si Anis ni. Okay. So dalam receipt dia bagi receipt betul tau. Nampak macam real gila. Nampak? Dia punya file pun dalam PDF. Tulis pun receipt. MBB to you PDF. Okay. And then ada tulis reference number. Ada transaction time. Nampak? 24 Februari 2022. Kalau dapat zoom 2022 lagi. So then adalah detail-detail yang lain kan. So nampak macam real gila. Bila kita orang dapat jumpa scammer yang ni. Okay. Macam real gila. Lepas tu nama dia Sheila. Sebenarnya dia Jalan Kenyalang bla bla bla. Lepas tu baru Kelantan. Nombor telefon, email. Okay. So kita nak proses lah order dia. Okay. Tiba-tiba dah proses kan. Dah proses. Mana? Ni lah. Lepas tu tiba-tiba dia kontakkan kita balik. Dia, ya Allah, nasib belum 10 malam lagi. Dia kontak 9.30. Okay. 9.30 pagi. Pelik tau, pelik. 9.30 pagi. Nasib belum 10 malam lagi.
Mujur waktu ni waktu kerja kita orang. So kita orang boleh check terus dengan bahagian ni lah, kewangan. Betul ke tak transfer tu dibuat. So saya Masya Allah, B tak perasan saya tengah drive ni. Ayat yang dia forward ibarat ayat ni daripada suami dia. Dia tu yang tulis forwarded tu. B ingat saya yang forward nombor akaun bil. La ilah dalam kepala B asyik ingat bil je. Molek dah hok jumpa yang jujur. Kalau tak habislah. B risau bil call berbelas kali dah ni. So nak kata kat kita orang yang dia tersalah transfer, suami dia salah transfer kat kita, dan juga orang orang yang dia buat postpaid asyik call dia minta clearkan bayaran. Saya tak pernah jumpa pula mana-mana telco yang sampai level call kita. Macam pengalaman saya, kalau tak habis bayar, let's say tak bayar, tak langsaikan pembayaran, biasanya dia akan freeze-kan account je, bil telefon tu. Dia tak adalah sampai level call. Dia bagi notifikasi SMS je. Okay, so start dari sini kita orang dah rasa pelik lah. Lepas tu dia minta transfer dekat Bank Simpanan Nasional. Mana? Ni nombor akaun tu. Tak ada . Okay, lepas tu dia minta transfer balik ni lah. Dekat Akran Azim. Minta transfer balik RM292. RM292. Daripada RM500 lebih waktu tu dia bayar. Okay. So dia minta kita transfer balik. Mujur kita syarikat yang berwaspada lah. Okay. You guys kalau buat transaksi, especially secara manual macam ni, pastikan setiap kali pelanggan buat pembayaran, check sekali dekat rekod transaksi masuk bank. Okay. Jangan percaya je. Duk bagi receipt je, kita kata ni dah masuk lah ni. Okay, through order hantar kat dia. Ini kalaulah dia tak minta, katakan kalau dia sungguh lah dia tak minta refund ni 292 ni, kita orang dah pergi hantar dah kan. Anggap benda tu dah masuk lah. So memang pisang lah kalau ni at least kita dapat elakkan hantar stok dan juga elak kita bayar balik dekat dia. Okay, 4292. Bila potong, file respon tak, I pula risau kalau cepat, bla bla bla. Okay. So dia just push kita orang banyak kali. And then dah push banyak-banyak, pukul 9.43. Kalau dia transfer RM30 dulu boleh tak? Tak apa, akak tolong guna duit Hoi dulu. Okay. Maksudnya dia kalau tak dapat 292, RM30 pun boleh sekarang. Okay. Lepas tu ada sampai sini member dah marah dah ni kan, sebab kita check dia ni penipu. Itu tiba-tiba ni tak, kenapa akak ni tiba gangster ke? Kolik saya balas lah. Tu waktu ni kita orang dah sedar lah yang dia ni scammer. Alright, so itulah kisahnya berkenaan dengan scamming yang kita orang dapat baru lah. Okay, so hopefully jadi pengajaran kepada you guys supaya tak mudah tertipu. Kalau dapat receipt, if possible check dulu. Okay, betul ke duit masuk. Okay, sebab untuk sepanjang setahun saya kerja kat sini, 2 kes. Kes yang ni satu, yang latest 22 hari bulan itu, baru lagi, fresh lagi, minggu ni juga. And then tahun lepas dalam bulan 4 ke bulan 5. Okay, orang nak scam. Anything can happen. Sikit-sikit tak apa lah. Tapi kalau dah katakan dia tengok kita kali pertama lepas, kali kedua dia try lepas, dia akan berterusan. Tengok setiap bulan kita tengok asal kurang RM45. Bagi contoh lah, kalau bilang family, asal kurang RM45 kira-kira ni. So aware. Alright, clear? Nampak saya zoom sikit. Okay, ini boleh tidak? Okay, alright. Sorry. Okay. So itulah berkenaan dengan scammer. Hati-hati guys. Hopefully daripada sini you guys pun boleh belajar lah. Okay, jangan buat kesilapan yang sama. Alright.
Okay, so jom kita proceed balik kelas kita hari ni. Oh, nak dah 11.30 Rasa macam sembang berapa. Weh, 11.30 dah. Tak percaya lah. Bahaya betul Puan Siti, bahaya. Kan? Okay, guys, 11.30 dah guys. Wah, lamanya saya cerita. Padahal follow up ni sekejap pun patutnya. Right? Okay. Next adalah follow up tak masuk akal. So, selain pada beri shaker percuma, mungkin you guys boleh bagi tentang harga promosi, harga runcit, free postage tu tanggung sendiri lah. HQ tak tanggung dan sebagainya. Okay. Ataupun bagi free gift. Right? Lebih kurang macam hadiah tapi tak masuk akal tu kalau boleh benda yang memang mind blown, yang memang dia nak gila-gila. Okay, sebagai contoh macam mama, kalau biasa kita boleh offer dia 2 kotak mama dapat 1 shaker kan. So instead of 2, kali ni dia boleh dapat free shaker tapi kena dia boleh dapat shaker dengan hanya sekotak saja. So bagi dia, dia akan rasa macam tak berat hati lah untuk order. Okay, itulah maksudnya follow up bagi offer yang tak masuk akal. Nombor 8. Nombor 9 pula adalah follow up tanya perkembangan. Okay. Sebagai contoh ayat dia adalah Assalamualaikum Siti. Lily doakan Siti dan sekeluarga sentiasa sihat walafiat. Moga-moga dimurahkan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Lily perasan yang ada chat antara kita tertangguh. Ni jenis yang level blue tick. Tak ada follow up. Tak ada ayat sambungan lah. Okay. Ada apa-apa yang Lily boleh bantu? Ada yang kurang jelas ke? Bagaimana dengan masalah Siti sebelum ni? Dah berjaya diatasi? So, follow up tanya perkembangan. Kita tanya balik, dia dah okey ke belum ke? Kalau let's say dia bagi feedback, dia balas balik WhatsApp kita. Dia matlamat follow up ni adalah untuk dia respon. Okay. Nombor 1, pastikan dia respon. Tak kisah apa-apa jenis follow up pun. Kalau boleh, cari cara untuk orang balas ataupun respon balik kepada kita. Okay. So, kalaulah dia respon, let's say dia tak berminat, then dari situ kita kata, okay, saya Lily doakan Siti punya kecil manis tu dapat turun, insyaAllah. Kita doakan baik-baik lah. Okay, kita doakan baik. And mana tahu untuk next punya pregnancy ke, dia check kita balik, kan? At least kita dah, waktu kalau dia dah reject kita, pastikan sebelum kita berpisah dengan dia, break up dengan dia sebab dia dah tak jadi beli dengan kita kan, pastikan impression dia terhadap kita as seller, bukan impression terhadap produk yang tuan-tuan, impression terhadap diri kita. People follow people. Bagus. Okay. So dari situ, kalau pregnancy kedua dia ada masalah yang sama, mungkin dia akan follow up dengan kita, mungkin dia akan tanya dekat kita. So mungkin first anak dia tak beli, second anak mungkin dia beli, third anak mungkin dia ada beli. Kita pun tak tahu. Kan, apa masalah dia akan hadapi next dan sebagainya. Tapi bila ada masalah, dia akan cari kita. Alright. Pantas masa berjalan. Itulah. Saya ingatkan 11.30 habis. 11.30 dah. Baru nombor 9. Okay. InsyaAllah lah. Sikit lagi. Okay. Nombor 10 adalah follow up. Kongsi kisah yang menarik. Contoh dia adalah Good Morning Siti pagi. Tadi Lily ada tengok live Dr. Mashita. Doktor pakar ONG. ONG ni biasa ni lah. Deliver baby lah. Yang bersalin. Bagian bersalin. Buat bersalin kan. Doktor yang bahagian tu. Okay. Ada beberapa tips hamil yang Dr. Mashita share. Dr. Mashita cerita tadi. Mia share sikit je. Share lah point 3 point ke 2 point ke 5 point ke. Lepas tu ni living video. Kalau Siti nak tonton video penuh, kita bagi dia punya, kita bagi ibarat kita macam mana, kita tolong dia cari info. Okay. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat darinya. Itu untuk mama. Kalau untuk adik apa pula? Pergi cari yang bahagian motivasi punya orang. Kalau paling famous dulu Dr. Fadila Kamsa. Datuk Dr. Fadila Kamsa.
Tapi apa waktu tu ya Allah, semua asal-asal pasal budak punya belajar je. Datuk Dr. Fadil Ramzah keluar. Oh, saya pening. Sebab waktu tu, tapi tu lah, saya kan beli kat buku dia kan. Buku baca kan, motivasi. Okay. Whatever happen guys, sebenarnya motivasi mula daripada diri kita guys. Bacalah macam mana buku motivasi, tapi kalau kita tak teringin nak berubah, tak berubah. Right? Sama juga kes untuk kita nak berniaga ni. Kalaulah kita tak push diri kita, kita tak try ubah diri kita, memang susahlah nak dapat improvement tu. Okay? So anything, everything bermula pada diri kita. Alright? That's why sekarang ni, kalau siapa yang follow Facebook saya tengah konsisten hari-hari sekurang-kurangnya 3 post. Instagram satu hari 3 post. Facebook saya akan pastikan at least 3 juga. Okay. And then saya akan cuba aplikasikan untuk YouTube, TikTok. 2 ni pula saya nak main, nak try. Okay. Kena ubah lah kan. Kita kena mula pada diri kita. Okay. Alright. So next adalah follow up set trial. Ini kalau dulu kita ada banyak kan. Family ada, adik ada yang saya share kan untuk sebagai trial, tapi sekarang dah tak ada. Buat masa ni tak ada makluman lah untuk beli set trial untuk adik dan juga family. Yang ada hanyalah untuk mama premium, di mana biasanya kita akan juga suggest ambil pada you guys punya sekotak tu, buat 5 sachet, tak kisahlah asli, mama asli atau mama vanilla, jadikan dia sebagai set trial lah, 5 sachet. Sebab kita punya bukan trademark, kita punya tagline dalam tempoh seminggu nampak result kan. Untuk kalau siapa yang ada masalah HB low, HB akan naik dalam tempoh seminggu. Kencing manis akan turun dalam tempoh seminggu dengan mengamalkan mama premium. So sekurang-kurangnya set trial bagi 5 sachet. Okay. Satu sachet RM4, so dalam RM20 set trial. So buat macam tu kan. So contoh ayat lah, hai Siti ada cabaran untuk dapatkan wilayah mama premium ni ke? Ini yang spesies yang WT kita dah bagi harga, tahu harga je diam. Tahu harga je diam kan. Sebab Lily ada beberapa cara mudah untuk bantu selesaikan masalah Siti berkenaan dengan darah tinggi Siti ketika hamil. Kalau berminat nak tahu cara mudah ni, balas ya, nanti Lily share. Okay. Ataupun kalau tak nak buat macam ni, you guys boleh straightforward je cakap. Hai Siti, sekarang ni kita ada promo set trial. Okay, RM20 je untuk 5 sachet mama. Okay. Siti berminat tak nak buat trial ni? Mungkin dalam tempoh seminggu, lepas amalkan selama seminggu, ada result positif, bolehlah try sekotak pula. Apa pendapat Siti? Nak order sekotak dulu? Buatlah ayat macam tu. Okay. So set trial untuk Wildan memang ada untuk mama je lah. Share kecil kalau yang lain memang lose pack, tak boleh buat apa. Right? Clear Right. Itu adalah follow up dengan bagi offer set trial. Biasanya orang-orang yang tak berapa yakin ni, so untuk yakinkan dia orang, kita kena jual dalam amount yang sikit dulu. 5 kotak dulu. 5 kotak tahan 5 hari je. Okay. Satu kotak ada 22. So dia nak tak nak, kalau berhasil dia akan beli lagi sekotak. Lepas tu barulah kita pancing beli 2 kotak. Untuk next month pula. Alright. Follow up je. Kalau kita dah bagi offer A, bagi offer B. Dah bagi offer B tak gerak, bagi offer C. Itulah follow up. Okay. Jangan limitkan kepada satu benda je. Harga runcit, harga promo. Orang pun dah bosan. Tukar something guys. Alright. Okay. Next adalah follow up. Menarik. Okay. So last but not least adalah follow up kongsi case study. Dia macam testimoni. Tapi nampak formal sikit ayat dia. Okay. So ni Puan Anis antara mami yang kami berjaya bantu lepas. Ini katanya
Anis ingat Wildan susu kambing, Mama Premier ni bau dia hamis. Anis try lah dulu perisa vanila sebab takut kan. Tak boleh telan perisa asli. Rasa dia memang sedap macam makan aiskrim vanila. Anis punya HB pun dah naik daripada 9.3 kepada 10.5 lah dalam tempoh seminggu. Syukur sangat HB Anis dah naik. Bagi contoh lah. Ini ada masalah HB. Okay. Ada masalah HB. So, jadi Lily doakan hasil yang sama ataupun lebih baik untuk Siti, insya-Allah. Oh, saya baru perasan saya guna Siti macam cakap dengan Kak Khadijah Puan Siti Khadijah. Oh, perasan. Allah. Boleh cuba buat set trial. Okay? Alright. Tak apa lah. Dia paling cantik set trial ni kalau ada kotak khas kan. Tapi tu lah kita propose je dulu dengan owner. Kalau owner buat adalah. Kalau tak ada korang bagi je lah dalam keadaan sachet 5 sachet tu, letaklah dalam packaging cantik sikit ke, letak dalam sampul surat yang warna brown tu ke, nampak macam premium sikit kan. Letaklah dalam tu bagi cantik. Okay? Nampak rasa premium. Right? Jangan letak ni pula perfume ke apa. Bagi wangi jangan guna tu. Nanti dia efek bau ni susu punya bau nanti. Okay? Boleh beli kedai Eco Coach. Betul. Boleh juga, tak ada masalah. RM2 kan. Eco Shop pun, Shopee pun ada. Kan? Malas nak pergi dekat Eco Shop. Dekat Shopee ada Eco Shop. Nampak tu. Tak payah nak beratur. Kan? Dengan kes setengah naik ni, orang pun lebih yakin nak postage je. Alright? Tak ada sangat nak pergi keluar kan. Spend 30 minit 1 jam kat luar, ada risiko tinggi untuk kena. Tak ada. Okay. Right. So itulah jenis-jenis follow up yang saya nak share lah kepada anda semua pada hari ini. Okay. Ini adalah topik yang paling kritikal lah. Okay. Sekarang dah pukul apa? 11.40. Right. So untuk pengurusan database, sebenarnya dia ada macam worksheet semua tau. So saya tak rasa sempat untuk hari ni. So saya cadangkan untuk pengurusan database ni, kita tangguh kelas topik ni 2 minggu akan datang. Kenapa 2 minggu akan datang? Sebab minggu depan saya nak share kepada anda semua kejap lagi satu kelas yang saya nak join. Dan saya galakkan anda semua untuk join juga. Kelas dia bernilai RM1 je. Tapi speaker dia saya suka. Dulu saya benci, tapi sekarang saya suka. Siapa? Dan saya tak pernah masuk kelas dia. Cuma saya suka dengar dia punya video lah. Okay. So ni first time untuk saya pun first time untuk saya join. Saya tunjuk dulu. Boleh ke kita tangguhkan yang untuk database tu 2 minggu akan datang? Boleh tak? Kalau boleh, setuju, cakap okey. Supaya saya tahu okey je semua. Siapakah itu? Setuju boleh sebab untuk database tu untuk 20 minit tak syok sebab apa? Sebab kalau 20 minit saya nak bagi praktikal ke apa ke susah. Tak syok. That's why kita kena tangguhkan yang bahagian tu je. Okay? Follow up dah settle lah. 12 follow up 2 jam 1 jam 40 minit. Lain macam tu kelas hari ni. Boleh Saadah pun okey. Nina Syam pun okey. Puan Sri Siti pun okey. Alright. Yang lain okey lah. Tak respon. Diam tanda setuju. Orang lama kata kan. Alright. So saya stop share sekarang jap. Saya share kepada anda semua kelas yang saya tutup slide saya tutup kira habis untuk follow up kelas follow up hari ni. Saya share dulu Instagram. Okay. So kelas ni dia sebenarnya berfokuskan kepada satu tim. Okay, satu adalah berkenaan dengan tim. Kedua adalah berkenaan dengan recruitment. Maksudnya for those yang nak recruit dropship ke kan. Why? Sebab sekarang ni kita dah nak masuk Ramadan, memang lagi sebulan plus je.
So that's why sangat penting untuk kita ready sekarang. Even kurma pun orang dah jual lah sekarang. Walaupun lagi sebulan sebelum puasa. Okay. So kita kena gerak sekarang. Okay. So saya share pula. Oh. Siapa pernah jumpa? Siapa pernah jumpa Andika Putra? Siapa first time? First time type 1. Siapa yang pernah dengar type 2? Apply follow up dulu. Yes, betul. Masih ni. Okay, hari ni topik follow up tu try apply dulu. Okay, asingkan dulu ikut kategori. Lepas tu follow up. Okay. Hari gaji semalam boleh lagi follow up. Hari ni boleh, esok boleh. Kalau nak bagi orang perasan chat boleh follow up better Isnin lah. 28 hari bulan. Okay, hari ni dengan esok biasa orang nak tidur. Esok lagi lah. Orang ada masa sampai tengah hari baru bangun. Tak bang, dia tak keluar rumah lah kan. Dia tak aktif lah. Okay. Siapa first time? So Saadah pernah dengar, Ahmad Akmal pernah dengar, Puan Sri Siti first time. Okay, yang lain. Okay. Yang lain pernah dengar ataupun tidak? Alright. So ini adalah dia punya Instagram dia. Okay. So kelas ni dia bagus lah. Benda-benda konten dia bagus. Hanya leader kena buat apa. Sekejap. Saya tak share ni rasanya. Sound. Oh, share dah. Yang kelas aku memang hari Rabu adalah setiap malam memang ada untuk semua orang. So menyebabkan Abang Muhammad Sumat, tim dah tahu culture tim kita ni memang setiap hari Rabu ada coaching yang premier. Coaching untuk belajar education. Dan setiap kali habis coaching wajib bagi task. Task yang paling simple adalah task 1 minggu. Contoh, okey, Assalamualaikum, saya dah siapkan satu jadual. Semua orang setiap hari boleh tak commit satu copywriting untuk saya nak check dalam group. So semua tim kita akan buat copywriting bagi dekat group untuk check pair check. Apabila dia orang submit dia orang punya task, sehari sekali je semua orang copywriting satu, guna strategi apa yang kita dah share pada hari itu. Orang share, agent B pun share, agency pun share, agent D pun share. Satu tim jadi meriah. Satu tim akan jadi kompetitif. Dan kita pun boleh check siapa yang aktif, siapa yang tak aktif, siapa yang bagi commit dan siapa yang tak bagi commit. So apabila kita dah sediakan hari, nah ni contoh hari Rabu kan. Okay, ni habis video ni saya akan sharekan ni lah program dia. Alright. Okay. And then it's slow. Okay. 5 kesalahan orang when orang nak recruit team. Dekat social media tak tunjuk muka, cuba je keluarkan gambar produk sahaja. Dah tunjuk muka tapi semua konten tunjukkan produk tak habis-habis. Tak jaga database customer. Dah beli terus lepas tekak. Tak follow up untuk nak jadi agent. Terlalu banyak post gambar feedback produk yang di mana orang datang nak beli, bukan jual agent. Tak tunjukkan diri kita ni boleh memberi ilmu kepada orang. Dan celah mana orang nak invest kepada kita. Korang ada buat kesalahan tu. Nak tahu solusi dia? Senang sahaja. Korang apply je apa saja content idea untuk recruitment, untuk besarkan tim korang. Macam nak dapatkan content calendar ini, join seminar 11 jam yang akan bantu korang macam mana besarkan tim dan dapat lagi taktikal. Setiap hari korang buat wakar dan tim berkembang. Invest RM1 sahaja, tekan link kat bio untuk register. Alright. So itulah kelas dia yang saya recommend untuk kita join minggu depan. Apa ini download?
Ya. Oh, ke tak boleh masuk dah? Tidak. Sekejap Saya rasa saya ada story semalam saya masuk. Dia punya ni. Aspire. Kenapa tak ada? Okay lah, nanti saya bagi link. Tapi basically kelas dia, kelas itulah. Iaitu berkenaan dengan time time expansion untuk team. Di mana dia akan ajar kita macam mana nak buat itu, team nak grow, apa yang kena buat, diri kita apa yang kena ubah kan dan sebagainya. So that's why sangat penting lah untuk team expansion tu. Ya, saya try tekan untuk daftar. Oh, alah dah tutup dah tutup Macam mana? Saya dah join lah. Tak sempat lagi you guys untuk join. Macam mana Sekejap. Hmm. Okay, so untuk kelas tu, saya nanti try contact dulu dengan bahagian management sana. Hopefully boleh lah selit korang. Okay, sebab rugi lah tak dapat join kan. Right, so kalau boleh, kalau dia bagi masuk, dekat sini siapa yang nak masuk, nak join sekali dengan saya. So habis sahaja kelas tu nanti, mungkin kita akan ambil satu sesi sekejap, mungkin dalam setengah jam ataupun 1 jam. Kita buat revision sama-sama, kita try untuk improve, untuk naikkan bisnes kita lah. Tak kisahlah you guys ni stokis ke, master agent ke, tak kisah you guys nak join. Kalau boleh ni saya tak janji, kalau boleh, kalau siapa yang nak beritahu saya try contact dengan management sana, bahagian expansion tu, cuba selitkan paling ramai pun saya try push untuk dapatkan 10 slot lah. Okay, siapa yang nak, type nak, supaya saya tahulah ada permintaan. Kalau tak ada permintaan, tak ada orang yang nak, saya tak payahlah duk tanya kan. Ada tak yang nak join sama-sama dengan saya, join kelas 10 times expansion team? Ada? Saya share dia punya tentative lah. Ding 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 ding. Okay, inilah event yang saya nak bawa you guys masuk. Tuan Andika Putra dan Coach Norazian. Okay, 5 Mac Sabtu depan lah. Okay, tadi yang sama juga kita akan buat announcement gold bar, tapi saya pukul 12 tu saya keluar kerja lah, kan, buat pengumuman. Okay, so 5 Mac 2022 dia punya kelas ni je. Okay, 8.30 hingga 11 AM energizer. So energizer tu usually nak bagi kita, orang kata, bersedia lah, panas badan lah. Okay, bagi kita reflect balik. Okay, and then 9 hingga 11, dia salah tulis tu. Tu terkejut, energizer sampai 2.5 jam. Okay, so power day mastery, recruitment mastery, and then structured model mastery, new me mastery 2. Okay, so kelas sampai 6.30 petang. Siapa yang nak? Kalau nak, type nak, supaya saya tahulah. And then saya akan cuba contact dengan bahagian Aspire untuk dapatkan slot kosong lah. Okay, siapa yang nak? Kalau nak, type nak, supaya saya tahulah you guys nak. Okay, ataupun nanti tulis, saya buat list dekat William Academy, you guys je isi nama korang. Okay, nama dengan nombor telefon. So nanti saya akan contact korang balik untuk bagi tahulah sama ada kosong ataupun tak. Boleh? Boleh ke macam tu?
Kalau boleh type boleh. Okay, so saya tahulah you guys dengar saya punya ni. Saya punya makluman tadi. Alright. So itu sahaja untuk berkenaan dengan minggu depan. Kita akan tukar kepada join kelas luar. Okay, 10 orang sahaja. InsyaAllah saya akan cuba bawa. Try inilah. And then untuk promosi bulan hadapan, kita akan mula promosi 3 hari bulan 3 3 hari bulan 3 produk Mama Premium. Berapa kotak dengan hadiah tu tengah lagi finalizekan. Okay, so saya akan segerakanlah, minta tim segera confirmkan hadiah dan juga bilangan promosi. Okay, yang pasti bermula 3 hari bulan 3 sehingga 15 rasanya. Sehingga 15 hari bulan 3. Okay, promosi untuk bulan Mama Premium. Dan untuk hujung tahun payday juga rasanya tengok mungkin akan tukar sama ada still kekal family, cuma kotak kita kurangkan, ataupun kita akan berikan bila adik. Dan juga pada bulan Mac juga kita akan ada Ramadan kit. So antara barang-barang semua dah ada, cumanya tengah design box, tengah nak tempah box lah. So box tu dalam satu kotak besar mana? Kotak sama besar macam Wildan Mama Premium. Okay, cumanya gaya dia buka tu, sekejap saya offkan dulu screen share. Sembang tapi tak nampak kan. Okay, so kotak dia sama. Ada ke? Tak ada lah. Okay, kotak macam Mama Premium. Buka secara, dia akan terbaring macam ni. So kita akan buka. Okay, bukan kotak macam kotak baju raya, bukan. Dia buka macam laci sikit lah. Okay, buka. So dalam tu akan ada tasbih digital, akan ada perfume, akan ada kad doa, akan ada InsyaAllah untuk Ramadan kit ni, nama dia nanti saya akan release lah ni, tapi nak mudah faham Ramadan kit lah. Box Ramadan kit ni. InsyaAllah akan ada latte. Untuk Ramadan kit je. Untuk kotak tak ada untuk kotak macam Wildan family ke apa ke, tak ada. Dalam Ramadan kit ada Wildan latte. Memang kita keluarkan khas dalam untuk box Ramadan kit sahaja. Alright. Kita akan ada dalam tu, ada dalam sachet latte dan juga sachet tama, insyaAllah. Okay. Dalam tu juga ada Ramadan planner. Okay, Ramadan planner. Perfume saya dah sebut tadi kan. Apa lagi saya tak sebut lah. Ada Yasin. Okay, Yasin ada tulisan. Kataan Wildan ke logo ke, akan ada lah. Okay. Itu je lah buat masa ni. Mungkin akan ada tambahan. Mungkin ataupun itu sahajalah dalam tu. Okay. Tapi yang saya boleh jamin, box dia memang nampak premium. Dan dalam tu benda-benda rare lah. Macam latte rare. Memang tak pernah release secara official kat Malaysia. So kita hanya release untuk Ramadan kit. Mana tahu kalau ramai suka, mungkin akan keluar kopi punya version Wildan pula kan. Mana tahu, insyaAllah. Right. So itu tak sabar kan. Boleh alright. So nanti saya akan follow up you guys kat dalam group Academy Wildan je lah. Kalau ada kosong, kalau dia bagi lagi 10 orang masuk. Okay. Right. So itu adalah tentang plan bulan Mac. Dah confirm, saya akan inform lagi sekali lah macam biasa. Okay. Sebab habis saja bulan Mac guys, 3 hari bulan 4, insyaAllah kalau tak ada perubahan daripada segi anak bulan dan sebagainya, kita akan mula berpuasa. Okay. Dah mula solat tarawih dah, tak tahu lah. Setakat ni boleh solat Jumaat, maksudnya bolehlah solat sunat tarawih di surau dan juga masjid buat masa ni lah. Okay, hopefully reda lah. Tapi tak tahu lah, PRN Johor kan sekarang ni tengah kempen. Biasa PRN sebelum ni yang Sarawak. Sebelum ni yang Sarawak ke Sabah, kes naik kau-kau, saya tak tahu lah untuk PRN Johor ni. Okay, moga-moga doa baik-baik. Hopefully tak ada kes yang teruk. Kita boleh raya di kampung halaman masing-masing. Tak ada halangan rentas daerah, tak ada halangan rentas negeri. Hopefully wish for the best. 2 tahun dah
kita tak beraya secara orang kata secara normal lah yang biasa kita buat, iaitu berjumpa dengan sanak saudara dan juga family tercinta kita yang besar punya, insyaAllah. Okay, so saya rasa itu sahaja sesi kita untuk hari ini. You guys ada soalan ke tak? Boleh tak onkan kamera, kita nak tangkap gambar. Okay, saya turn off kan record.